Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, yang berusaha, jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid, yang saya hormati tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan nikmat iman dan Islam, kesihatan dan kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita pada malam ini, kita dapat bertemu dan menyambung lagi pembacaan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk ini seperti mana yang saya pernah sebut, agak ringan sahaja, dan dia lebih kepada kita melihat secara santai tentang perjalanan hidup junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun sebahagian besarnya telah tahu detail-detail daripada apa yang berlaku kepada baginda, dan kita masih peringkat awal, iaitu kalau dalam buku yang saya lihat baru diedarkan itu pada muka surat yang ke-63 di bawah tajuk Rihlatuhul Ula ila Syam, iaitu perjalanan baginda yang pertama ke negeri Syam. Muka surat 63. Kalau yang ni lah rasa sama kot. Dan usaha baginda mencari rezeki yang halal. Thumma kadhuhu fi sabili rizqi. Tuan-tuan ya, saya ulang sedikit bahawa pendekatan almarhum pengarang kitab ini, dia tidak terlalu mendetailkan peristiwa yang berlaku, tetapi dia akan highlight peristiwa-peristiwa penting dan kemudian mengulas dari sudut ibrah, pengajaran. So kita kalau tuan-tuan boleh bacalah sambil dengar saya membaca juga, dan kita pastikan yang pertama kita niat i'tikaf, dan kalau ada luang untuk kita bersalawat kepada baginda, kita salawatlah. Disebut ya, walamma tamma lahu sallallahu alaihi wasallam min al-umri 12 sanah. Dan bila sempurna, cukup umur baginda 12 tahun, dia telah bermusafir bersama dengan bapa saudaranya Abu Talib ke Syam. Syam kita biasa sebut bahawa sekarang ni dia adalah kombinasi kepada beberapa negara, tapi Syam ni biasanya merujuk kepada Syria ataupun Suriah. Juga Palestin, juga Jordan ataupun Al-Urdun sekarang ni, dan juga Lebanon. Dulu Syam. Kalau Mekah, Madinah, Hijaz itu disebut sebagai Hijaz, kan? Mekah, Madinah, Taif, kan? Itu Hijaz. Iraq kekal, Iran pun kekal, Yaman sekarang ni ada pecah, kan? Jadi memang kita kata tabiat ataupun kita kata tradisi orang Arab Quraisy, mereka akan melakukan safar berniaga ke Syam dan juga ke Yaman. Dan kita baca dalam surah Quraisy, kan, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Mereka ada perjalanan pada musim sejuk dan musim panas, pergi ke Syam dan juga ke Yaman untuk berniaga. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menyertai rombongan perdagangan golongan ataupun kabilah Quraisy bersama dengan pak ciknya ataupun bapa saudaranya Abu Talib ke Syam. Untuk apa? Untuk litijarah, untuk perniagaan, untuk rombongan perniagaan. Jadi sebab kita kata Nabi ini telah kematian bapa, telah kematian ibu, telah kematian datuk,
maka yang mengambil berat ataupun yang menjaga baginda sekarang ni adalah bapa saudaranya, itu Abu Talib. Abu Talib adalah bapa kepada Sayyidina Ali. So Sayyidina Ali ni sepupu Nabi. Okey, jadi dia tumpang ataupun duduk bersama dengan Abu Talib. Jadi walamma nazala rukba Basra, kan, bila rombongan itu sampai ke satu tempat namanya Basra, marru ala rahibin, mereka melintasi seorang rahib. Rahib ni pendeta lah, pendeta agama Nasrani, yuqalu lahu Buhaira, yang namanya Buhaira. Wa kana aliman bil Injil, kan, dia ni seorang yang sangat mahir mendalam ilmunya dalam kitab Injil, khabiran bi syu'unin nasraniyah, dan sangat pakar dalam hal ehwal agama Nasrani. Kemudian bila dia nampak, sebab apa ini satu kelebihan, sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi banyak hint dalam kitab-kitab samawi yang terdahulu akan kedatangan nabinya yang terakhir, termasuklah dalam kitab Injil. Okey, jadi bila Buhaira ini nampak Nabi, faja'ala yata'ammaluhu wa yukallimuhu, dia pun bercakap dengan Nabi, dia perhatikan Nabi, kan. Kemudian dia kata kepada Abu Talib, kan, iltafata ila Abi Talib faqal ma hadzal ghulam mink, siapa budak ini di sisi kamu, budak ni siapa bagi kamu? Abu Talib, kan, sebab dia memang sangat sayang kepada Nabi, walaupun itu sebenarnya anak saudara dia, tapi dia kata ibni, anak aku. Dia kata anak aku. Sebab apa? Sebab kasih sayang Abu Talib kepada anak saudaranya. Lalu dia tak kata anak saudara aku, tapi anak aku. Cuma bila Buhaira dengar kata begitu, dia kata apa? Ma huwa bibnika wa ma yanbaghi an yakuna abuha hadzal ghulam hayyan. Dia ni bukan anak kamu, kan, dan tidaklah bapa kepada budak ini masih lagi hidup. Tidak sepatutnya bapa bagi budak ini hidup. Sebab apa? Sebab dia dah tahu dah. Kan, dia dah tahu dalam kitab Injil ada diceritakan sifat-sifat ciri-ciri Nabi ini. So bila Buhaira kata begitu kepada Abu Talib, maka barulah Abu Talib kata huwa ibnu akhi, dia tu anak saudara aku, anak saudara aku. Okey, faqal fama fa'ala abuhu, apa cerita bapa dia ni? Maka Abu Talib kata mata wa ummuhu hubla bihi, bapa dia telah mati ketika mana ibunya sedang mengandungkannya. Qala Buhaira sadaqta, maka baru Buhaira kata betul kamu, benar kamu. Maknanya Buhaira dah tahu dah. Kemudian dia kata apa? Farji' bihi ila baladihi, bawa pulang, bawa baliklah anak saudara kamu ni, wahdhar alaihi yahud, dan kamu berhati-hatilah dengan orang-orang Yahudi. Fa wallahi la in ra'awhu huna la yuballighannahu syarra, demi Allah, dia kata, kalaulah orang Yahudi ni nampak Muhammad ini ada di sini, nescaya mereka akan menimpakan keburukan kepada anak saudara kamu ini. Jadi sebab tu dia pesan kepada Abu Talib supaya bawa balik dengan selamat anak saudaranya. Sebab apa? Sebab bimbang nanti kalau orang Yahudi tahu dah datang Nabi akhir zaman, maka mereka akan menimpakan kesusahan, keburukan kepada Nabi Muhammad, Nabi kita. Sebab apa? Sebab sebenarnya orang Yahudi ini menjangka-jangkakan Nabi akhir itu adalah Nabi daripada kalangan mereka, kan? Tapi Allah mentakdirkan Nabi akhir zaman ini adalah daripada kalangan Arab. Dan orang Yahudi ni, kalau Nabi mereka sendiri, mereka lah lawan, Nabi mereka sendiri ada yang mereka bunuh, kan? Famim babi aula, tak pelik kalau mereka nak boleh bunuh Nabi daripada bangsa yang lain. Jadi Buhaira ni bimbang, sebab tu dia kata kamu bawa lah balik anak saudara kamu ni, sebab bimbang kalau dapat tahu oleh Yahudi, mereka akan menimpakan kesusahan. Sebab apa dia kata fa innahu kainun libni akhika hadza sya'nun azim, sebab anak saudara kamu ini akan jadi seorang yang kita kata somebody, figure yang hebat, iaitu Nabi dan Rasul. Okey, bila Abu Talib dengar ucapan Buhairah kepada beliau, maka fa asra'a bihi Abu Talib a'idan ila Makkah. Bercepat-cepatlah, bersegeralah Abu Talib bawa Nabi kita ketika itu belum Nabi lah, kan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kembali ke Mekah. Okey, itu pertama. Kemudian ini dia highlight satu poin. Kemudian cerita yang berikutnya adalah Rasulullah ni baginda hidup dalam suasana remaja. Akhadha Rasulullah yastaqbilu fatrat asy-syabab. Syabab ini pemuda, remaja, kan? Sebab tu dalam hadis Nabi kata ayyuhas syabab, syabab ini wahai pemuda-pemuda. Pemuda-pemuda ni kita kata umur 40 ke bawah lah, 15 hingga 40 tu pemuda lah.
Tapi yang terbaru kita define pemuda ini sehingga 25 ke 30 saja. Kan? Kita dah turunkan range umur itu. Okey. Jadi baginda ini fabada abis sa'i li rizqi wa raha yashtaghil bi ra'il ghanam. Okey, dia mulalah mencari rezeki. Maknanya walaupun dia duduk dengan pak saudara dia Abu Talib, pemimpin Mekah, tapi Abu Talib ni sebenarnya tuan-tuan dia tidak kaya. Dia tidak kaya. Dia antara pemimpin Mekah yang tidak kaya. Begitu juga dengan anaknya Ali bin Abi Talib, kan seorang sahabat kanan tetapi tidak kaya, miskinlah. Walaupun dia pemimpin utama. Baginda ini walaupun disayangi oleh Abu Talib, tetapi baginda ini daripada remaja lagi memang telah bekerja sendiri, mendirilah, berdikari. Dia tak mahu menyusahkan kita kata penjaganya lah. Dan kerja yang biasa dibuat oleh pemuda-pemuda ni ataupun baginda buat sendiri adalah ra'yul ghanam, iaitu memelihara kambing, menternak kambing lah. Ini jaga orang punya kambing, bukan baginda punya sendiri kan. Dia ambil upah menjaga kambing. Sebab tu Nabi pernah bersabda tentang hal itu, dan dia kata kuntu ar'al ghanam ala qararit li ahli Makkah. Aku pernah mengembala kambing-kambing ahli Mekah dengan upah qararit ini, certain amount, ukuran duit masa itulah. Dan kita nak kata berapa wallahu alam, saya tidak detailkan di sini. Dan upah dia qararit, segumpal certain amount of money lah. Okey. Jadi maknanya tuan-tuan, maknanya Nabi SAW ini dia tak mahu duduk saja-sajalah. Okey. Tapi dia buat sesuatu yang berfaedah. Dan ditakdirkan bahawa sebenarnya bila baginda sallallahu alaihi wasallam memelihara kambing ini, apa dia punya hikmah dia adalah sebab Nabi nanti sallallahu alaihi wasallam akan berhadapan dengan manusia apabila baginda menerima wahyu, apabila dilantik sebagai rasul. Dan bila berdepan dengan manusia ini, pasti ada yang setuju terima dakwah baginda, ada yang menentang dan tidak setuju dengan dakwah baginda. Sebab respon manusia ini pelbagai, macam-macam kan. Jadi Nabi akan berhadapan dengan sedemikian. Jadi antara hikmah dia adalah sebelum Nabi ni berdepan dengan manusia yang macam-macam hal, macam-macam perangai kan, Allah bagi peluang dulu untuk Nabi ni untuk mengembala kambing dulu. Sebab kambing ni lagi susah nak tackle. Dia binatang kan. Dia binatang, macam mana kita nak rutinkan dia, nak pergi bawa ke padang ragut, ilal kalak contohnya, nak bawa dia pergi minum, nak masuk kandang ke contohnya, nak kembali ke tempat. Maka itu satu bentuk latihan kan. Menjaga binatang-binatang ini dulu sebagai satu persediaan awal, walaupun belum nampak lagi sebenarnya. Tetapi dah ada elemen di situ. Sebab nanti Nabi akan berhadapan dengan manusia yang lagi macam-macam perangainya. Kalau kambing ni setakat kita perambat dia boleh ikut lagi kan. Tapi manusia ini bila dia tak setuju dengan kita, mungkin sampai ke tahap dia boleh menentang dan membunuh kita. Lagi bahaya. Lagi bahaya. Jadi itu antara hikmah lah yang disebut oleh para sejarawan, oleh para sarjana tentang mengapa Allah pilih Nabi ini mengembala kambing. Dan lagi satu, tak ada pun lagi aktiviti ekonomi yang hebat sangat di Mekah kecuali mengembala kambing dan juga aktiviti perniagaan. Sebab di Mekah memang tidak ada aktiviti pertanian. Berbeza macam di Madinah. Kan, kalau tuan-tuan ada pengalaman pergi Madinah, pergi Taif contohnya, yang tu di sana ada kebun tamar. Di sana ada sedikit aktiviti pertanian kan. Jadi mungkin kalau Nabi berada di situ, maka antaranya adalah aktiviti pertanian lah. Tapi di Mekah tak ada. Sebab Mekah ni tabiat ada fi wadin ghairi dhi zar'in. Satu lembah yang tak ada apa tanaman yang tumbuh, tak ada apa. So tak ada aktiviti pertanian lah. Maknanya orang Mekah ni memang kering kontang. Memang kering kontang suasananya. Kemudian Nabi SAW ni, baginda ni, biasalah bila macam kita kan, orang muda ni dia biasanya dia suka nak berseronok. Normal kita katakan, normal lah orang muda, zaman muda-muda ni lah masa nak berseronok. Nanti dah tua, dah kerepot-kerepot, dah tak larat dah. Jadi masa muda ni nak enjoy lah. Jadi sebab Nabi itu pun masa tu tak dapat sebagai Rasul, dan baginda pun manusia biasa juga kan, manusia, dan bagi pun bashar juga, jadi manusia juga. Maka biasa berjiwa muda ni biasanya nak seronok, nak enjoy. Sebab tu Nabi pernah kata apa? Kuntu ar'al ghanam ala qararit li ahli Makkah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, walaupun Nabi itu peringkat itu masih usia remaja, Nabi ini Allah pelihara daripada qad yanharifu ilaihi syubban, daripada perkara-perkara yang biasanya orang muda ini suka enjoy, suka buat benda-benda yang
Yang tuan-tuan faham lah kan, suka sonok-sonok lah. Okay? Nabi terpelihara min mazahiril lahwi wal abath, daripada berseronok-seronok dan juga perkara-perkara yang sia-sia. Dan Nabi pernah sebut tentang diri dia, tentang cerita tu, dia kata apa? Ma hamamtu bi syai'in mimma kanu fil jahiliyah ya'malunahu ghaira marratain. Okay, orang muda-muda berseronok kan. Nabi pun pernah dua kali Nabi pernah bercita-cita nak pergi join lah, kita kata pesta-pesta kera'ian keseronokan ni. Jadi dia kata apa? Tapi kullu zalika yahulullahu baini wa bainahu. Tapi setiap kali nak pergi itu Allah telah halang, telah sekat. Okey. Jadi sehinggalah summa ma hamamtu bihi hatta akramani Allahu birrisalah. Kemudian lepas tu aku tak adalah fikir langsung nak berseronok-seronok, nak buat maksiat, nak enjoy ni, sehinggalah Allah mengurniakan kerasulan kepada aku. Ini cerita macam mana? Dia kata, qultu lailata lil ghulam. Satu malam aku bersembang dengan kawan, kita kata kawan sepekerjaan lah, iaitu kawan yang sama-sama mengembala kambing ni. Dia kata apa? Alladhi yar'a ma'i bi'alamaka law absarta li ghanami, kan, kalaulah kau boleh tolong tengokkan kambing aku ni. Kita ni sama-sama jaga kambing kan, so boleh tak, dia kata, malam ni kau tolong tengokkan kambing aku ni. Sebab apa? Hatta adkhula Makkah wa asmara biha, supaya aku boleh balik ke Mekah, supaya aku boleh join pesta ataupun kera'ian yang nak dijalankan di Mekah ni. Okay? Sebab apa? Kama yasmiru syabab, seperti mana orang-orang muda berseronok-seronok lah, pemuda-pemuda berseronok-seronok. Faqal, maka kawan dia kata, if'al, okeylah, tak apalah, buatlah, pergilah, dia kata. Fa kharajtu hatta idza kuntu 'inda awwali dari bi Makkah. Lalu aku pun keluar, Nabi kata, sehinggalah aku nak sampai Mekah dah, sami'tu azafan. Lalu aku pun dengarlah bunyi muzik, bunyi-bunyian. Fa qultu ma hadha, aku pun berkata, apa benda ni? Qalu, maka orang ataupun orang kata, ars, itu pesta kera'ian. Fajalastu asma'. Lalu aku pun duduk aku nak dengar muzik-muzik ni, nak dengar sonok-sonok ni lah. Fadaraballahu ala udhuni, lalu Allah tulikan pendengaran aku. Fanimtu, sehingga aku tertidur. Fama aiqadhani illa harrus syam, aku tidak terjaga kecuali kerana apa? Panasnya pancaran matahari. Maknanya Nabi tertidur, esok-esok jaga tu matahari dah naik dah. Baru tersedar. So maknanya Nabi terlepas lah pesta tu. Sebab pesta tu malam makin seronok, malam makin menjadi-jadilah, kita kata kan. Yang Nabi sempat dengar tu, kita kata muqaddimah baru kan, sebab baru nak mula malam. Fa'udtu ila sahibi, lalu aku pun kembalilah kepada kawan aku yang jaga kambing tu. Fasa'alani fa akhbartuhu, dia pun tanya aku pun ceritalah. Okey, jadi maknanya malam tu melepaslah, Nabi tak dapat. Kemudian malam yang lain pula, summa qultu lahu lailatan ukhra, aku cerita, aku beritahu pula pada dia malam yang lain, misla zalik, seperti mana yang sama, dia nak masuk juga ke Mekah, maka sama juga, fa asabani mithla awwal lailah, kan, aku juga ditimpa seperti mana malam yang pertama, yang mula-mula dulu, kan. Maknanya Nabi tak sempat tengok sebab Allah telah halang baginda daripada masuk berseronok-seronok dengan pesta kera'ian penduduk jahiliah Mekah itu. Thumma ma hamamtu ba'dahu bisu, lepas tu Nabi kata, 2 kali tu je lah, lepas tu aku tak mau fikir dah, tak pernah fikir, tak terfikir langsung dah nak buat benda-benda macam tu. Jadi maknanya apa? Allah Subhanahu Wa Taala telah halang Nabi ni sejak daripada awal lagi. Daripada awal lagi Nabi ni telah terpelihara daripada terdedah dengan skandal-skandal, dengan macam-macam hal-hal yang tidak elok lah. Sebab apa? Sebab supaya nanti Nabi ini orang tak boleh langsung nak pertikaikan kepribadian baginda. Kan, kalau Nabi ni pernahlah buat benda-benda tak senonoh masa kita kan. Nanti orang kata, Muhammad, kamu pun dulu serupa macam kami. Kan macam mana? Kan susah kan? Tapi orang Arab tidak ada peluang langsung. Orang jahiliah tentang macam mana sekalipun mereka kata, kamu al-amin. Kan, kamu tidak pernah ada sejarah, ma jarrabna bika kadhiban, kami tak pernah ada pengalaman kamu ni berdusta. Sampai begitu kata orang Arab ni, kata orang jahiliah. Sebab Nabi pun tak pernah bercakap bohong, Nabi pun tak pernah join benda-benda yang even yang ngarut, tak pernah. Di situ Allah pelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kata
Allah takdirkan Nabi ini kehilangan ibu, kehilangan bapa, kehilangan datuk, kan, rupa-rupanya Allah sendiri nak jaga akan bakal rasulnya itu. Kan, kalau kita sebagai mak pak ni, kita yalah, anak-anak kita ni kadang-kadang kita bagi chance juga kan. Tak apalah, pergilah sekali-sekala, kita katakan. Kita bagi chance juga. Okey? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak jaga Nabi ini daripada awal lagi. Kemudian ini dia punya sedikit cerita lah. Saya rasa lebih kurang kot, ada tuan-tuan boleh baca di situ kan. Kerana kita masuk kepada al-ibar wal-izad. Al-ibar ni jamak kepada ibrah, wal-izad, okey, pengajaran dia. So tuan-tuan ya, ucapan, kita kembali kepada dialog Buhairah dengan pak saudara Nabi Abu Talib. Ucapan Buhairah tu tentang Rasulullah, yang dia suruh Abu Talib bawa balik Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Yang ini sebenarnya diriwayatkan oleh ammatul ulama is-sirah. Jadi apa dia punya petunjuknya tuan-tuan? Menunjukkan apa? Ala anna ahlal kitab min Yahudin wan Nasara, menunjukkan bahawa ahli kitab iaitu Yahudi dan Nasrani, kana indahum ilmun bi bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada mereka ada maklumat, ada pengetahuan tentang kebangkitan Nabi akhir zaman ini. Mereka dah tahu dah. Okey. Wa ma'rifatu bi'alamatihi, dan mereka tahu tentang tanda-tanda Nabi ini sendiri. Wadzalika biwasitati ma jaa fit Taurah wal Injil, itu apa yang sabit, yang sampai dalam kitab Taurat dan Injil. Min khabari bi'athatihi wa bayani dalailihi wa awsafihi, yang cerita tentang kebangkitan baginda sebagai rasul, dalil-dalil dan juga sifat-sifat ciri-ciri baginda ni. Lebih-lebih lagi kalau pendeta-pendeta Yahudi kan, yang baca kitab Taurat, yang mengajarkan kitab Taurat, lagilah mereka tahu. Ini banyak sangat. Sebab itu contohnya, contoh yang nak cerita orang Yahudi ni dia dah tahu awal kan. Tuan-tuan ya, kalau kita lihat macam mengapa orang Yahudi ini telah berada di Madinah. Telah berada di Madinah, sedangkan mereka asalnya bukan berada di Madinah, kedudukan mereka. Kan mereka lebih kepada belah Palestin contohnya kan, ke sana. Okey. Kerana sebenarnya mereka dah dapat tahu bahawa di bumi Taibah itulah akan zahirnya Nabi akhir zaman. Sebab tu di Madinah ini dia ada 3 jenis Yahudi. Yahudi apa? Bani Nadir, Bani Quraidah dan juga Bani Qainuqa. Mereka telah datang lama dah, dan mereka dah duduk sekali dengan orang Arab iaitu Aus dan Khazraj di Madinah. Dan mereka ni bila bersembang dengan Aus dan Khazraj ini, apa dia punya cara cakap dia? Yastaftihuna 'ala al-Aus wal Khazraj bi Rasulillah. Mereka sentiasa bagi gambaran, bagi hint, menyebut-nyebut. Dia kata nanti kamu belagaklah dengan kami kan, sebab mereka ni pendatang. Lalu dia orang warning kepada Aus dan Khazraj, kamu belagaklah dengan kami, nanti akan bangkit di akhir zaman seorang rasul. Maksudnya di situ begitu. Dan sebab itu mereka telah pun datang ke sebelah Madinah itu. Okey. Dia kata inna nabiyyan sayub'atsu qariban sanattabi'uhu. Sebab nabi akan dibangkitkan nanti dah tempoh dekat ni, kami akan mengikut baginda. Fanaqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa Iram. Kami akan memerangi kamu seperti mana diperangi kaum 'Ad dan kaum Iram. Ini kita kata ugutan Yahudi kepada bangsa Aus dan Khazraj. Tapi tuan-tuan ya, tengok tabiat orang Yahudi. Bila Allah takdirkan Nabi akhir zaman ini bukan daripada bangsa mereka, dia berputar 360 kan. Dia putar walamma nakathu ahdahum kan. Tapi bila Nabi itu bukan, lalu mereka apa? Mereka telah melanggar janji mereka. Sebab tadi sebut apa? Kami akan mengikuti Nabi itu dan kami akan memerangi kamu bersama dengan dia. Jadi bila Nabi itu lahir, mereka tidak ikut Nabi. Sebab itulah antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat. Saya rasa ayat ni ada kan dalam kitab ni. Ni muka surat 66 lah. Kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih
fala'natullahi 'alal kafirin. Ni orang Yahudi ni. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran daripada Allah yang membenarkan apa yang ada pada kitab mereka, pada diri mereka. Okay, yang mana sebelum ini mereka apa? Mereka ini meminta-minta supaya diberi kemenangan dengan kedatangan Nabi akhir zaman ini. Kan, tapi bila datang sungguh, kan? Bila datang sungguh kafaru, mereka berkufur. Falamma ja'ahum ma'arafu, bila datang kepada mereka apa yang mereka tahu, yang kenal, kafaru bihi, lalu mereka kufur. Dah tak beriman pula dah. Maka Allah kata fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah ke atas orang-orang yang kafir. Laknat Allah ke atas orang yang kafir. Maka sebab tu golongan Yahudi ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kan. Okey. Even tengok contohnya, macam mana kita nak kata selain daripada ayat Quran itu sendiri, ini perakuan daripada seorang Abdullah bin Salam, okey, pendeta Yahudi yang akhirnya masuk Islam. Okay. Imam Qurtubi meriwayatkan bila turun firman Allah, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kan, iaitu mereka yang diutuskan, diturunkan kitab, mengenal akan baginda ini seperti mana mereka mengenal anak-anak mereka. Orang Yahudi Nasrani kenal dah Nabi seperti mana mereka kenal anak mereka. Tapi wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq, tapi ada sebahagian daripada mereka ini yang menyembunyikan kebenaran. Tahu dah itu memang Rasul akhir zaman, tetapi menyembunyikan kebenaran. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Ini ciri ataupun sifat yang Allah bongkar akan golongan ahli kitab ini. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab, dia pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam, waqad kana kitabiyan fa aslama, dia ni ahli kitab asalnya tapi dia masuk Islam. Dia kata, ata'rifu Muhammadan kama ta'rifu ibnaka, sungguh ke kamu kenal Muhammad seperti mana kamu kenal anak kamu? Kan, Sayyidina Umar tanya kepada Abdullah bin Salam ini. Faqal, dia kata, na'am wa akthar, ya, bahkan lebih lagi. Dia kata, aku kenal Muhammad ni lebih lagi daripada kenal anak aku sendiri. Sebab apa? Ba'athallahu aminahu fi samaihi ila aminihi fi ardihi, Allah telah mengutuskan amin, itu pemegang amanahnya di langit, itu Jibril, kepada pemegang amanahnya di bumi, iaitu para rasul. Bina'tihi fa'araftuhu, dengan sifat-sifat, terangkan sifat-sifat, maka aku tahulah. Amma bni, adapun anak aku sendiri, dia kata, fala adri malladhi qad kana min ummi, aku sendiri pun tak tahu, kan, apa yang macam mana rupa dia, macam mana lelaki ke perempuan ke, kan, sifat-sifat dia pun tak tahu, kan. Tetapi sifat-sifat Nabi Muhammad ini telah pun diketahui sebab dikhabarkan dalam kitab melalui perutusan malaikat dan juga para rasul. Sebab itulah kalau tuan-tuan mereka dah tahu tapi mereka menyembunyikan kebenaran, lalu Allah memberikan laknat kepada golongan Yahudi yang kufur ini. Bukan semualah yang kufur. Even kalau sekarang ni pun bukan semua orang Yahudi itu menentang Islam. Okey, yang kritikal yang dengan kita ni sebenarnya adalah Zionis, kan, As-Sahyuniyah ni, gerakan Sahyuniyah ataupun Zionism ni yang bermusuh dengan kita. Ada pun golongan kita ahli kitab yang dia berpegang kepada ajaran dia, walaupun berlaku juga penyelewengan tetapi dia tidak menentang kita, maka kita serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang jadi musuh kita sebenarnya adalah golongan Zionis. Dan Zionis inilah yang mereka sekarang ni cuba nak meruntuhkan negara Palestin, nak mendirikan Haikal Sulaiman konon katanya, kan, nak menegakkan New World Order dan macam-macam lagi perancangan yang mereka cuba nak buat, kan. Kemudian dia kata, walaqad kana sababu islami Salman Al-Farisi tatabu'un khabarin Nabi. Begitu juga ceritanya, rupanya ini cerita ahli kitab Nasrani, Yahudi ini. Ada seorang sahabat yang terkenal, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, nama pun Al-Farisi, kan. Farsi maksudnya apa? Dia orang Parsi. Parsi ni sekarang ni Iran lah. Parsi. Tuan-tuan, sebab tu kalau Syiah ni kan, mereka sangat ta'assub. Ini jenis Syiah yang melampau lah. Dia kata setelah kematian Nabi SAW telah kufur semua sahabat kecuali 3. Siapa yang tak kufur?
Ali bin Abi Talib, Miqdad bin Al-Aswad dan juga Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni dia masuk sebabnya dia orang Iran. Dia orang Parsi. Kan? Ini pandangan yang melampau, bukan semualah. Kita tak kata semua Syiah tu berpandangan Islamiyah. Ini ghulatus Syiah. Ghulatus Syiah. Okey. So Salman Al-Farisi ni cerita dia menarik. Sebab apa? Dia di Parsi kan, dia di Parsi. Pak dia tu sendiri adalah kita kata pemuka agama. Pak dia ni orang penting lah. Pak dia ni pemimpin agama. Antara kerja pak dia ni adalah nak jaga api supaya tak padam. Sebab orang Parsi ni kan dia Majusi. Majusi ni menyembah api. Kan? Jadi antara peranan pak dia nak jaga, nak pastikan api di tempat dia itu tidak padam. Supaya dia continuous menyala lah. Menyala. So dia ni orang kira-kira keluarga kuat agama lah. Okay. Dan satu hari bila pak dia bagi dia peluang pergilah keluar daripada kampung dia tu, dia pun pergi sampai ke satu gereja dan dia mendengar, kita kata melihat bagaimana golongan ahli kitab itu di gereja itu melakukan ibadat, mereka berzikir sesama mereka. Lalu dia tertarik dengan cara itu. Lalu dia pun join, dia ikut sampai malam, sampai pak dia rasa risau anak tak balik, pak dia hantar utusan untuk cari anak dia ni, Salman Al-Farisi. Lalu jumpa balik. Bila jumpa bawa balik, kemudian anak dia ni Salman ini kata pada pak dia, aku melihat agama mereka lebih baik daripada agama kita. Dia kata begitu. Kan? So pak dia jadi agak tersentak lah. Pak dia kata tidak, agama kita lebih baik daripada agama mereka. Maka pak dia berimbang, anak dia ini dah mula nak terpengaruh dengan agama Samawi itu, dikatakan Nasrani lah, Nasrani. Maka dia sampai ikat Salman Al-Farisi ini, tak bagi keluar dah. Okay? Tapi dipendekkan cerita, Salman Al-Farisi ni akhirnya dia buat secara sulit lah. Dia buat utusan, dia bagi pas-pas pada hamba-hamba dia, pembantu-pembantu keluarga dia untuk dapatkan maklumat. Sebab apa? Sebab dia kalau boleh nak keluar daripada tempat dia nak pergi belajar tentang agama. Dia ni ada kecintaan kepada keagama. Kan? Tapi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan Salman Al-Farisi ini perjalanan dia susah. Kan, sebab dia ni akhirnya bila dia tahu ada orang yang nak keluar pergi ke belah Syam, kan, dia di Parsi kan, dia di Parsi di Iran tu, dia nak pergi ke belah ke timur lagi lah. Maka dia nak join dengan rombongan tersebut, dan akhirnya dia sempat jumpa dengan dikatakan orang yang paling alim dalam agama Nasrani, sampai dia belajar tu sampai tok guru tu sampai nak mati. Bila nak mati, tok guru dia pesan, aku tak tahu di atas muka bumi ini ada orang yang paling berpegang kepada agama Nasrani kecuali si fulan. Maka kamu pergilah belajar dengan dia. Maka Salman Al-Farisi pergi. Dia belajar lagi sampai nak mati. Orang tu pesan benda yang sama, dia kata cari orang ni pula. Dia pun pergi lagi. Beberapa kali, seingat saya dalam 3 atau 4 tok guru yang dia jumpa yang cara macam tu. Kan? Sehingga satu tahap dia mula dapat tahu tentang dia mula dapat tahu tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Maka dia nak pergi ke situ, tapi dipendekkan cerita bahawa dalam perjalanan dia nak pergi tu, rupa-rupanya rombongan perniagaan ini telah, kita kata apa? Dia telah di-exploit, dia dijadikan hamba. Dia sebenarnya tumpang rombongan perjalanan tu, kabilah tu. Dia tumpang perjalanan kan. Tapi kumpulan perniagaan perdagangan tu, kafilah itu telah ambil kesempatan jadikan dia hamba, jual di pasar. Dan akhirnya dia dibeli oleh Yahudi. Dan bila dia sampai di Madinah, ketika itu Nabi SAW belum lagi berhijrah ke Madinah. Tetapi dia dah tahu dah. Sebab apa? Sebab dia melihat bahawa berdasarkan keterangan daripada tok-tok guru dia sebelum itu, bahawa dia lihat di Madinah tu ada kebun-kebun tamar. Kan, dia dah mula dapat dah. Kan, dia kata di sinilah nanti akan dibangkitkan Nabi akhir zaman. Ketika itu. Dan akhirnya dipendekkan cerita, dia sempat jumpa dan dia ceritakan kepada Nabi, maka Nabi pun memberikan dia satu kita kata ucapan tahniah, doa yang begitu hebat, sebab betapa susahnya dia ni tinggalkan keluarga dia yang kita kata hidup selesa, yang pak dia sendiri pemuka agama, belajar dengan tok-tok guru ni sampai mati agama Nasrani, kan, lepas tu berpindah sampai kena jual jadi hamba, kan, sebab nak cari hidayah. Betapa punya susah, kan, dan akhirnya Allah makbulkan dia dapat hidayah itu. Itu berharganya. Kita lah ni tengok kadang-kadang sedih, ada orang senang-senang nak keluar Islam, kan.
kena uji sikit, kenapa pun tiba-tiba senang-senang nak ijtihad, nak keluar Islam, wal'iyadzubillah. Salman Al-Farisi dia nak cari hidayah itu sampai menggadai nyawa kan, merempuh ribuan kilometer, ribuan batu. Allahu Akbar. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena jagalah, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah tetapkan iman dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam umat kita. Dan kita bimbang sebab Allah boleh tarik, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ini di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Dan kita kena doa tuan-tuan. Sebab bimbang kan kadang-kadang macam tu, dan diviralkan. Ada yang penyokong pula tu, ada pula yang menyokong, yang membela kan. Jadi yalah, dari satu sudut ada aspek-aspek tertentu yang perlu diperbaiki, prosedur, cara begitu-begitu ni memang betul lah kan. Tapi janganlah sampai kita nak menggadai agama kan. Tidakkah kita baca kisah Salman Al-Farisi kan, menggadai nyawa untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita senang-senang begitu saja. Wal'iyadzubillah. Jadi kita kena jagalah tuan-tuan. Maknanya nak cerita tadi disebut bahawa mereka telah tahu ciri-ciri dan juga sifat-sifat Nabi ini kerana telah dikhabarkan dalam kitab-kitab agama yang terdahulu. Cuma dia kata apa? Wala yunafi fi hadha anna kathiran min ahli alkitab yunkiruna hadzal ilm. Tapi tak nafikan juga ramai juga ahli kitab yang menafikan ataupun menolak akan pengetahuan ini. Sebab pertama apa? Mereka pun Injil yang ada di tangan mereka pun bukanlah Injil yang autentik, yang asli kan, yang sebenar kan. Sebab dah banyak dah campur tangan penambahan yang dibuat oleh paderi dan juga pendeta-pendeta mereka. Sebab tu kita pun tak pelik lah. Sebab tu Allah kata wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitab. Ummi ni maksudnya buta huruf, tak baca kitab pun, tak baca pun, tak tahu pun kan, tidak mengetahui kitab. Illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Mereka hanya bersangka-sangka. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Maka wail, celakalah orang-orang yang menulis kitab itu dengan tangan-tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka kata ini daripada Allah. Mereka ubah kitab Taurat Injil itu, lalu dia kata ini wahyu daripada Allah, sedangkan itu adalah hawa nafsu mereka kan. Sebab apa? Liyashtaru bihi thamanan qalila. Kerana nak apa? Kerana nak menjual dengan kemewahan yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah dengan apa yang mereka tulis dengan tangan mereka, dan celakalah dengan apa yang mereka usahakan itu. Sebab tu saya lupa nak sebut, even Salman Al-Farisi ini tuan-tuan sebelum dia jumpa Tok Guru yang memang bagus lah, Tok Guru Nasrani yang bagus ini, dia sebenarnya pernah berjumpa dengan seorang paderi. Tetapi paderi ini dia mengambil kesempatan, iaitu dia mengenakan bayaran, dia banyak harta kan. Sebab apa? Dia menjual agama. Ini paderi ataupun pemuka-pemuka agama yang jahat. Salman Al-Farisi pernah jumpa ini sebelum dia berjumpa dengan tok guru dia yang baik-baik lah, yang baik-baik. Jadi benda itu boleh berlaku dan Al-Quran pun sendiri menyebut isu tersebut. Okeylah tuan-tuan masa pun nak habis dah ni. Jadi kita sempat hak tu je lah. Tentang apa hikmah Nabi mengembala kambing, tu detail ni tak masuk lagi. Tapi saya rasa cukup lah kot. Dan tuan-tuan pun dah ada kitab, boleh baca lah, boleh speed reading kan, baca sekali secara imbas dulu kan. Apa tu kita bincang. Saya pun tak akan baca secara harfan biharfin kan. Every single page kita tak akan sentuh lah. Mana setakat yang sempat kita sentuh dan kita highlight untuk pengajaran yang pentingnya kan. Pengajaran yang pentingnya mudah-mudahan kita dapat mengenal lebih mendalam tentang Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah akhir zaman ini. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi bertambah, dan dengan kecintaan itu akan menambahkan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf di atas segala kekurangan dan kesilapan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن